Hari ini kita masuk linear law. Chapter 6 kan. Okay. First kali ini kalau kamu tengok, kita tengok dekat macam mana kita nak tukarkan. Kita nak tukarkan non-linear kepada linear. Okay. Jadi kita kena cam dulu lah linear macam mana. Linear biasanya dia melibatkan garis lurus. Kalau dia melibatkan garis lurus, dia mesti mematuhi persamaan garis lurus, iaitu arm dia y equal to mx plus c. Okay. Yang mana kalau kamu tengok kat sini, y ni adalah y axis. X ni adalah x axis. Yang mana C kat sini, kalau kamu tengok, ni adalah, yang ni penting dalam benda ni, dalam kita nak tukarkan non-linear kepada linear, C adalah penting. C adalah y-intercept. Yang mana kalau kamu tengok, C je yang tak ada X atau Y. Yang ni yang kita tengok ni, orang yang tak ada X atau Y. Dan M ni adalah kita punya gradient. Formula M kita boleh pakai Y2 tolak Y1. X2 tolak X1 atau M juga sama dengan negatif Y-intercept divide by X-intercept. Okay. Bila kita nak fokus nak tukar non-linear kepada linear, kita fokus dekat C. Ni fokus dekat C. Sebab C senang kita jumpa. Iaitu kalau kita bagi satu equation, kita kena dapatkan satu benda yang tak ada X atau tak ada Y. Okay. Contoh kat sini, tengok example 1. Okay. Kamu kena convert kepada linear form. Convert. Okay. To linear form. Contoh soalan simple je, saya ambil kat ni. Y equal to AX plus X square over B. Sini kita tengok. Macam mana kita nak tukar benda ni kepada linear form. Jadi fokus kita ada dua. Kita tengok. Yang pertama, sama ada kita nak hilangkan X square ataupun kita nak hilangkan X. Mana yang lebih mudah. Tak kisahlah mana-mana boleh mudah. Okay. Contoh, kalau saya tengok yang ni square, yang ni X. Jadi lebih mudah kalau saya hilangkan X. Bila saya hilangkan X, yang tinggal kat sini adalah A. A ni adalah orang yang tak ada X dan tak ada Y. Dia adalah Y-intercept. Itu tujuan kita. Macam mana nak hilangkan A? Kita divide semua dengan X. Divide dengan X. Yang ini kita divide dengan X. Bila dah ada fraction kat sini, kita dah letak bawah dia. Macam tu. Okay. Yang ini yang tinggal adalah Y over X equal to A plus X square dengan X, tinggal X saja over B. Okay. Susun bagi cantik, dia akan jadi Y over X is equal, yang ni kita susun bagi cantik sebab kita kena letak MX dulu. So X kita ada kat situ. B ni kat bawah, saya akan jadikan dia 1 over B. X plus A. Ini hanyalah susunan. Bila kita dah susun macam ni, kita dah boleh confirm yang ini adalah Y, yang ini adalah X kita, ini adalah M, dan ini adalah C. Ini kita panggil linear form. Boleh, Fana? Boleh. Ya, okay. Jadi kat sini, contoh pertama A ni, kita pergi dekat B pula sebagai lagi satu contohan. Contoh kedua, kita ambil yang complicated sikit lah. Okay. Y equal to A over X plus dengan B set X kat sini. Okay. Bila kamu tengok soalan ni sebenarnya, dia boleh jadi dua jawapan. Dia boleh jadi dua jawapan. Macam mana dua jawapan? Sebab fokus kita nak dapatkan C. Sebab gasian. Contoh, yang pertama,
kalau saya bahagi dengan set X. Kalau saya divide dengan set X, apa jadi? Okay, kalau saya bahagi dengan set X, kamu tengok dia akan jadi ni Y over set X equal to A over, ini dah ada set X. Jadi set X dah ada, kita letak seorang lagi. Sebab kita bahagi dengan dia. Plus B set X over set X. Kat sini yang tinggal adalah yang ini equal to A over set X dengan set X, dia akan jadi set X square. Set X square is equal to square dengan square root, mati tinggal X. Ini tinggal A over X. Plus ni cancel B. Susun bagi cantik, dia jadi Y over set X equal to yang ni macam tadi A, tapi kat sini yang ini pula akan jadi 1 over X. Kita punya X exist. Plus B. Ini kalau kita divide dengan set X. Okay. Jawapan yang kedua, dia punya alternatif dia, kita boleh juga darab dengan set X. Apa jadi kalau kita darab dengan set X? Tengok jawapan dia. Yang ini akan jadi Y set X equal to A over set X time dengan set X plus B set X set X. Okay. Ini akan dapat answer kita yang ini. Yang ini cancel, tinggal A je. Plus ni macam tadi, BX. Okay, susun bagi cantik. Ni plus A. Jadi kat sini kita punya conclusion kita dah dapat sebab apa? Ini kita punya Y, ini kita punya M, ini kita punya X exist, ini kita punya C. Dalam exam kamu, kalau soalan dia kata convert to linear form, pelajar jawab macam ni betul, pelajar jawab macam ni pun betul. Dua-dua jawapan dia terima. Tapi jangan jawab dua-dua lah, jawab satu sudah lah. Jadi kamu boleh tengok macam mana. Tujuan dia untuk nak dapatkan linear form adalah kita kena cancelkan mana-mana X yang ada untuk dapatkan C. Itu tu. Bila kamu fokus ke itu, dia akan dapat jawapan. Tak kisah macam mana pun untuk linear. Okay? Tapi ada juga yang soalan-soalan yang agak ni boleh melibatkan power ke, dia lain sikit lah. Ada kadang-kadang boleh masuk log kan. Kita tengok contoh lagi, contoh. B pergi dekat contoh C kan. Ya. Okay. Contoh C kat sini saya akan bagi AY equal to BX plus X square. Ini agak mudah tapi dekat Y ni ada huruf. Kan? Jadi kalau ikut step dia, kalau kita pilih mana yang mudah, kita pilih ni lah. X lah. Biasanya kalau macam ni kita nampak, kita akan pilih X lah. Jadi kita akan bahagi semua dengan X. Bahagi semua dengan X. Bahagi semua dengan X. Tapi problem kita, sebelah sini kita tak boleh ada orang lain kecuali Y dengan X. Ni ada A kat sini, tak boleh. Jadi kita kena divide juga dengan A dengan A macam tu. Baru kita dapat jawapan kita kat situ. Yang ini akan jadi Y over X sahaja. Sini akan jadi B over A sahaja. Sini akan jadi X over A. Okay. Susun bagi cantik. Y exist kita Y over X. Yang ini 1 over A. X macam tu. Plus B over A. Dapat. Satu contoh macam mana kita nak convert non-linear kepada linear form. Okay. Okay. Kamu hanya perlu tunjuk satu saja cara lah. Ini kalau ada pelajar cikgu kalau bahagi dengan X square boleh? Boleh. Kan? Tapi dalam exam tak perlulah sampai dua-dua. Okay. Kita tengok macam mana kalau soalan dia melibatkan contoh-contoh yang lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat nama ni. Okay. Contoh
Dalam buku teks kamu, kalau kamu tengok kamu lagi banyak soalan-soalan dia lagi dahsyat kan. Okay, ini saya ringkaskan saja untuk hari ini. Okay. Soalan dia lain sikit. Soalan dia kat sini example tu. Sama aja kamu kena convert juga tadi. Convert to linear form. Then kamu kena state dia punya y, x, m and c. Okay. Tambah sikit soalan lebih kurang. Okay. Tengok yang pertama A. Y sama dengan PQ set X. Dia kat atas set dia pula. Tengok. Okay. Bila jadi macam ni, langkah pertama apa kita buat, kamu kena cam. Kalau kita nampak ada power kat sini, kan? Okay. Yang ini maksudnya paling sesuai kita kena guna log. Kan? Kalau ada index, ini kita panggil index, kita kena guna log. Okay. Nak guna log, masukkan je log kiri dan kanan. Letak log Y. Yang ini pun letak log PQ set X kat situ. Okay. Kemudian kita boleh pecahkan log. Kita pakai apa? Law of log. Kan? Dalam law of logarithm kat sini, tengok kita pakai formula ni, yang kita pakai apa? Darab tukar kepada tambah, kan? Jadi kita akan jadi kat sini, sini masih lagi stay log Y. Sini akan jadi log P plus log Q set X kat sini, kan? Okey. Kemudian kita boleh guna law of log yang mana ni bawa ke depan. Kan? Bawa ke depan. Itu A log B is equal to log B power by A. Ni boleh bawa ke depan. Ni bawa ke depan, dia akan jadi log P plus set X log Q. Macam tu. Okay. Log Y. Ni sebenarnya dah siap dah. Dah boleh dah kalau kamu nak tentukan. Kan? Yang mana kita dah ada seorang yang tak ada X dan Y. Ini adalah C kita. Yang ini confirm kita punya apa? Y. Okay. Yang ada X. Yang ini adalah kita punya X. Yang ini kita punya apa? M. Tapi kalau nak susun bagi cantik boleh juga. Nak susun bagi jadi macam Y equal to MX plus C ni boleh. Kan? Kita susun. Kita jadikan log Y equal to yang ni dulu. Saya akan letak M dia dulu. Log Q. Tapi ni kena letak dalam bracket. Kalau tak letak bracket, salah. Dia keliru nanti. Okay. Campur dengan log P. Kan? Tapi kalau dalam exam tak payah buat macam ni pun. Tak apa, tak payah susun. Kita ambil ni je. Dah cukup dah. Kita buat log, kita pecah, kita tahu siapa Y, siapa M, siapa C, cukup. Boleh Fana? Ni? Okey. Boleh. Okey, masuk satu lagi. Contoh example tu ni dia bagi question yang mencabar sikit lah kan. Okay. Jadi B, 2B. 2B kita ambil kat sini. Saya ambil equation yang Y equal to 9 over P square X plus Q square. Nampak dia punya pelik dia. Kan equation tu. Okay. Kat sini kamu nampak problem dia ada square ni. X ni duduk dalam ni, semua ni square. Kan? Bila kita nak hilangkan square ni. Bila nak hilangkan square, satu cara yang terbaik adalah kita boleh square root semua.
Square root semua hilanglah square. Itu kita belajar dalam apa? Equation kan. Square root semua. Bila kita square root semua, kita kena square root besar. Yang ni yang besar ni biasa. Okey. Yang ini besar ni. Kan? Besar. Tapi saya lebih suka saya buat satu-satu. Ni ada 3 orang. So kita akan buat macam tu. Ni. Semua sekali kena. Semua sekali kena. Macam tu. Assessing. Jadi apa yang tinggal? Yang tinggal sekarang adalah set Y. Yang ini akan jadi 3. Yang ini akan jadi P. Yang ini akan jadi X tambah Q. Tengok. Sampai kat sini, kita boleh expand. Kita expand, dia akan jadi set Y 3X over P plus 3Q over P. Jadi kita dah dapat, ni yang kita panggil dia orang yang tak ada X. Siapakah dia? C. Okey, yang ini X kita. Ni dengan ini, dua-dua orang ni adalah kita punya M. Ini kita punya Y. Okay, susunlah bagi cantik. Set Y. M kita 3 over P. X plus 3Q over P. Macam tu. Dia kena hati-hati kat sini. Mula-mula biasanya kalau soalan yang melibatkan square macam ni ramai yang sangkut lah. Dia nak start macam mana cikgu, nak buat macam mana. Kamu kena ingat balik dalam topik yang kita belajar sebelum ni. Kita belajar set. Okay. Kalau fraction, fraction ni ada. Dalam buku tab pun ada soalan pasal fraction. Okay, yang agak complicated sikit. Untuk C, bila melibatkan fraction, soalan dia contoh sebagai kat sini, Y equal to Px over 2 minus Qx. Okay, yang ni bila kamu jumpa satu soalan yang mana bentuk dia ada fraction dan di atasnya adalah darab, bawah dia ada melibatkan tambah atau tolak. Kan? Apa kamu kena buat? Kamu kena terbalikkan dia orang ni. Sebab kalau kita nak pecahkan, kita kena darab kat bawah. Dia tak boleh kat atas. Jadi kalau terbalikkan, bila saya terbalikkan, Y ni boleh terbalikkan, inverse dia akan jadi 1 over Y. Yang ini terbalikkan, dia akan jadi 2 minus QX over PX. Macam tu. Baru kita boleh pecah yang ni. Bila kita pecah, dia akan jadi 1 per Y sama dengan ni 2 per PX tolak QX per PX. Sekarang kita dah boleh ringkaskan. Yang ni akan jadi 1 per Y. Yang ini akan jadi 2 per P. 2 per P. Y X dia adalah 1 over X. Okay. Minus dengan ni X mati, tinggal Q over P. Okay. Jadi yang ini kita punya Y. Ini kita punya X. Ini kita punya M. Dan ni kita punya C. C ni kena ingat, kalau ada negatif, C tu termasuk sekali. Boleh yang ni ada 2-3 soalan. Dalam SPM pun ada soalan ni. Kadang-kadang dia tak bagi macam ni. Dia trik. Dia boleh trik ni kamu. Dia buat macam mana? Contoh soalan tu. Dia tukar sikit. Dia bagi macam ni. Dia bagi Y 2 minus QX equal to PX. Boleh tak dia bagi macam ni, nampak? Sama ya soalan ni. Cuma dia pindahkan ke sini. Jadi kamu kena cam kat situ. Ni Y, ni ada X. Ni turun bawah dulu. Kemudian terbalikkan. Cara dia bagi soalan tu macam mana? Okay. Ataupun kalau dia pergi teruk, dia expand. 2Y tolak and QXY. Dia bagi minus PX equal to 0. Dia suruh linear kan. Sebenarnya konsep dia sama. Cuma disusahkan bila cara bentuk dia. Kalau dia bagi macam ni, kita tahu. Dia ubah sikit je macam ni.
Sebenarnya sama kan kita kena tukar jadi macam ni baru boleh buat. Sama kat yang ni. Yang ni kadang-kadang pening. Tengok ada Y dua. Kan? Biasanya kalau ada dua Y, kita galakkan pelajar untuk factorizekan Y tu. Boleh? Mana boleh? Boleh. Boleh ya? Okey. Okey. Sekarang baru kita pergi tengok contoh macam mana saya bagi kalau melibatkan graf lah. Graf. Saya sharekan soalan ni ada tak? Soalan dia panjang. Kalau nak apa? Zoom. Okay. Nombor 4 lah. Tengok nombor 4. Nombor 4 kat situ dia bagi apa? Y is equal minus set M equal to MP over X squared. Okay, yang ini dia nak apa? Dia bagi tahu dia nak Y axis dia adalah equal to X squared Y. Yang ini kalau dia bagi benda ni memang dia tolong banyak. Jadi bila kita nak dapatkan, first kita tengok Y mesti belah kiri saja dan dia nak X square Y. Jadi kita kat sini ada dua orang, tak boleh. Kita pindahkan yang ini dulu ke sebelah sini. Jadi yang tinggal sini adalah Y equal to MP over X squared plus set M. Okay, sekarang kita dah dapat Y. Dia nak X square Y. Jadi macam nak buat, kita multiply semua dengan X square. Bila multiply semua dengan X square, dia akan jadi kat sini apa? X square sini, sini X square, sini pun X square. Jadi yang tinggal adalah tulis bagi cantik. Ini akan jadi X square Y. Ni habis tinggal MP plus yang ni set MX square. Okay, susun bagi cantik X square Y. Yang ini X dia jadi X axis dia. Kemudian plus MP settle. Okay, boleh? Seterusnya yang ini exercise 7 exercise 7. Okay, exercise 7 situ kalau kamu tengok dia bagi nombor 1. Okay, dia bagi apa tu? Saya tak. XY. XY equal to C. Okay. C kat situ. Kemudian Y axis dia adalah equal to log 10Y. Kalau dia bagi baca ni memang senang lah. Alhamdulillah. Okay. Sebab dia bagi tahu guna log. Bila dia bagi tahu guna log, kita terus tukarkan. Boleh tukarkan terus jadi log pun tak apa. Sebab log kita boleh pecahkan nanti. Contoh letak log saja. XY equal to log C. Okay, kita ni boleh pakai law of log. Kita boleh pecahkan jadi log X plus log Y is equal to log C. Ini senang sikit lah. Yang tinggal dia, terus kita dapat situ. Log Y equal to, yang ini, log X. Okay.
plus log C. Okey, siaplah kita punya. Okay, jadi kalau kamu tengok kat sini, sebenarnya yang tak perasan dia adalah M. Tengok M dia. M dia sebenarnya dah tetap ni M dia. Ni M dia. Yang ini kita punya Y. Ini kita punya X. Ingat, negatif tu bukan X. Negatif ni adalah M sebenarnya. Yang ini kita punya C. Jadi M kita kat sini, kalau soalan macam ni selalu pelajar careless saya tak nampak. M is equal to negative 1. Terus dapat. Okay. Number 2. Dia bagi Y is equal to (50n) power by X. Okay. Dekat sini sama juga cerita dia. Memang dia dah bagi hint dah. Hint dia apa? Dia kata dia nak Y equal to log 10Y. Ini senang lah. Dia letak Y kat sini. Kan? Dia suruh buat log. Kita terus log saja. Log 10 kalau tulis log saja pun tak apa. Log saja adalah sama dengan log 10. Equal to log 50. Salah pula. Okay. Pecahkan ni akan jadi log 50 plus log n power by x ni bawa ke depan dah siap. Terus dapat. Okay. Susun saja terus jadi log y. Yang ini kita susun. Boleh nak sebalikkan, boleh kalau kamu nak susun, katakan nak susun jadi log n sebagai dia punya m, kemudian ni kena letak dalam kurungan kalau nak susun. Plus log 50. Ini siap. Okay. Kalau kamu tak susun, kamu just nyatakan saja. Kalau buat kat atas dia, kamu kena nyatakan lah. Kalau kamu tak susun jadi macam ni, kamu kena nyatakan lah. Y equal to log 10Y. Kemudian M. Yang ni equal to log N. Dia punya X adalah X C log 50. Boleh juga, tak ada masalah kan. Okey. Nombor 3. Dia bagi Y sama dengan 2P over QX. Tak pun nampak kan. Okay, QX. Okay. Ni pun dia bagi hint juga. Bagi hint. Iaitu semua cerita dia Y pakai log 10Y. Okay. Sama, senang. Ini terus buat pakai log saja. Pecahkan saja. Ini akan jadi log Y. Yang ini dia akan jadi log. Okay. Y log ramai-ramai ni semua ni. 2P over Q power by X. Kita pecahkan. Okay, jadi kalau kamu tengok kat sini dia ada 2P, kemudian dia ada Q X. Jadi dua cara. Kamu nak pecahkan sekali pun tak apa, nak pecah dua saja pun tak apa. Kan biasanya kita tahu. Bila kita tahu yang Y equal to MX plus C, kita boleh pecah pada dua orang je belah sini. Kalau pecah dua orang, dia akan jadi kat sini adalah log 2P. Ni divide adalah minus log Q. X ni bawa depan siap. Macam tu. Okay. Susun saja bagi cantik. Susun. Dia terus jadi log Y sama dengan ni, susun bagi cantik. Kamu tengok yang ni. Okay. Saya akan susun M dia. Negatif ni adalah M yang punya. Negatif log Q X plus, okay,
log 2P. Siap. Ni adalah kita punya C. Boleh Fana? Okey? Boleh. Boleh ya. Okey. Nombor 4. Nombor 4. Cuba buat nombor 4 tengok. Sekejap. Boleh buat? Itu cube ke square? Saya tak nampak apa. Cube. Cube. Okey. Y cube is equal to H K X. Cuba kamu buat kejap. Okey. Sambung kan? Empat ini pun senang juga ni. Kita tengok dia nak apa? Dia suruh jadi log 10y kan. Y kita akan jadi log 10y. Dekat sini letak log. Okey. Y cube equal to log HKX. Pecahkan. Jadi 3 ni boleh bawa depan lah. Log Y is equal to log H plus X log K. Okey. Tapi kat sini dia tak nak 3. Dia nak log Y saja. Kita kena divide semua dengan 3. Dia akan jadi log Y equal to kat sini log H over 3 plus X log K over 3 kat situ. Okey, yang ni. Jadi bila kita susun semula log Y, kita susun X dulu kan. X ni. Saya susun X, jadi M ni semua ni. Selain daripada X kan. Jadi ni M dia. M dia adalah log K over 3. Ini M dia. Ini X axis dia plus dengan log H over 3. Okey, boleh? Boleh. Boleh Saya ambil contoh kita buat graf tu. Okey. Example 3 ni dia kita tengok dia melibatkan dah melibatkan untuk kita lukis graf kan. The following table show the value of displacement s meter and time t second of motion of object such that kita tengok equation je penting. S equal to ut plus 1 over 2 at square. Okay. U is the initial velocity and A is the acceleration of the object. And dia bagi table kat situ. Kemudian soalan ni simple je. Soalan A direct dia bagi using scale. Jadi kita kena buat graf lah. Graf maksudnya kita akan dalam kita punya kertas exam kita, kertas kajang kamu buat lebih kurang macam ni dulu. Okay. Kamu letak dulu scale dia untuk X axis disebut ini 2 cm 1 unit. Okey, kemudian kat sini kita punya Y axis kita 2 cm 2 unit. 2 unit. Okey, axis tak dia bagi tahu. Yang ini adalah axis kita T axis. T. Okey. Yang kat sini pula dia bagi tahu S over T. Ni semua dia bagi tahu dekat soalan. Kena tengok. Okey, kemudian dia suruh draw the line of best fit. Kita tengok okey. And from the graph lah dia suruh cari one initial velocity. Initial velocity tadi adalah apa? U. Number 2 acceleration A. Okey. Kemudian dia suruh cari the value of X. Value of X. Okey. Jadi apa saya buat? First kali kita kena buat table yang baru.
Sebab table kita asal tu kalau kita tengok dia bagi T dengan S. Tapi graf kita nak T dengan S over T. Jadi kita kena buat table baru yang mana paksi X dulu kan. X dulu T dengan S over T. Okey, T tak ada masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. Tapi dia bagi tahu kat situ dia nak S over T. Bila S over T kita kena kiralah S over T. Kita tengok yang pertama 1 18.5, S dia 18.5, T dia 1. Yang kedua 34.4, 2. Number 3 46.5 divide by 3. Kemudian X divide by 4. Kemudian 62.5 divide by 5. 64.8 divide by 6. 766.5 divide by 7. Okay, kita calculate tengok. Sekejap. Calculator saya tak boleh pakai. Okey, nombor 1 tak ada masalah. Sini 18.5. Sini kita akan dapat 17.2. Sini kita akan dapat apa ini? 46.5. Oh, 15.5. Yang ini jangan usik, biar aja kat situ. Ini 62.5 dibuat by 5. Salah tulis. 12.5 kat situ. 64.8. Okay, 66.5 divide by 7. Yang ni kan. Yang ni tak ada, kita biar aja. Jangan usik dia kan. Okay. Dapat table baru ni, kita dah boleh plotkan dekat graf. Okey. Dan kamu boleh tengok, ambil kita graf satu. Sini mula-mula axis dulu tadi. Axis dia bagi tahu tadi 2 sini 2 and 1. Kita akan buat dulu. Okey. Bila dia kata x dia 7, saya akan kira dulu. Saya akan kira dulu, cukup tak? 1 2 3 4 5 6 7 cukup. Okay. Kalau cukup, kita boleh bagi cantik, kita boleh buat axis dia kat dalam graf. Tak payah buat kat luar. Macam ni yang asal kalau tengok nombor-nombor kat kata graf ni, itu adalah dia buat scale dia dekat luar. Kita boleh buat juga dekat dalam kalau kita kira cukup. Okay. Jadi ni 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Axis kita dah tulis itu, sini adalah T. Unit kita S. Okay. Yang ini pula scale dia 2 tadi kan. Okay. Two, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20. Sini adalah S over T. Kita hanya perlu plot saja. Kan? Yang kita plot, sepatutnya kita kena dapat straight line. Okey. Berdasarkan ni, saya akan plot. Yang pertama tadi berapa? 1. T1 18.5. 1 18.5. Okey. 2 17.2. 3 15.5. Nampak? Kat sini kamu ada nampak line kita dah cantik dah, straight. Okey, dia dah betul, kita tuliskan je 4 tak payah. 5 12.5. 6 10.8. 7 9.5. Okey, untuk dapatkan best fit kamu kena garis kan. Okey, biasanya dalam exam kamu kena bawa baris panjang lah, bagus kan. Kalau tak ada baris panjang, okey, kamu boleh gunakan kertas saja. Kertas soalan kamu, kertas jawapan A4 tu. Okey. Sebab kita tak mau pakai baris pendek sambung-sambung kan. Dia nak terus tengok. Kita nak tengok best fit ni, kita try je. Letak, asalkan dia mesti mewakili hampir semua. Kalau tak dapat pun kita kena bagi balance saja. Contoh ambil kat sini. Kalau 20. Garis saja. Terus. Ini contoh lebih kurang untuk kita panggil dia straight line, best fit straight line di sini kan. Okey. Dapat saja line, kamu terus tengok kita punya y-intercept. Y-intercept kita adalah C kan. Jadi C is equal to dapat pada graf direct 20. Kan? Yang tak dapat belum lagi apa? Gradient belum ada, gradient. Kita akan pakai formula kat sini M Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 untuk buat gradient ya. Okey, saya akan dapatkan gradient yang cantik. Jadi kalau kita tengok kat situ, saya dapat tadi yang inilah. Dua yang ini. Cepat-cepat ni. Maksud 1 dengan 18.5. Dan yang ini cantik. 5 12.5. Yang ini saya akan connectkan dua-dua ni. Yang ini tak wajib buat dalam exam, tak perlu buat pun tak apa. Putus-putus nak tunjuk ni semua saya tunjukkan. Biasanya ini kaedah yang kita gunakan untuk tunjukkan kat mana kita kira kita punya gradient M. Saya akan buat itu M kita sama dengan 18.5 minus dengan 12.5. Ini akan jadi ini X1, Y1, ini X2, Y2. Kita pakai formula ni masuk untuk cari gradient. Kemudian X2, 1 minus 5. Jadi kita akan dapat 6 divided by negative 4. So negative 1.5. Ini kita punya M. Okay. Dapat M.
dapat C, insya-Allah kamu dah boleh jawab semua dah. Boleh Fana, nampak? Boleh. Okey. Lepas tu kita dah dapat M dengan C, kita dah boleh kembali kepada kertas asal kita tadi. Dapatkan value dia sebab dia kata soalan B tu from your graph. B kita tulis from graph yang kita dapat adalah C kita is equal to 20 tadi dan M adalah negative 1.5. Ini from graph. Data ni kita akan gunakan untuk nak mengira kan. Yang mana equation asal kita adalah S equal to UT plus 1 over 2 AT squared kan. Dan kita tengok graf kita. Kita kena follow dekat Y. So dia bagi Y selalunya. Y S over T. Jadi kita kena semua divide dengan T. Yang tinggal S over T equal to U plus 1 over 2 AT. Kan? Susun bagi cantik. S over T is equal to 1 over 2A. T kita punya X axis plus U. Jadi kat sini kita punya conclusion kita. M is equal to 1 over 2A and C equal to U. Jadi dapatlah soalan kita. Sebab soalan kita yang pertama sekali dia nak cari apa? U tadi. Jadi U is equal to C is equal to 20. Number 2. Soalan minta apa tu? A kan? A. Jadi kat sini kita dapat equation kita M equal to 1 over 2A. Jadi A equal to 2M. Jadi A equal to 2 negative 1.5. Kita akan dapat situ negative 3. Daripada maklumat tu lah kan. Kecuali satu lagi untuk nombor 3 ni. Disuruh cari X. X kita kena tengok dekat graf kita. Sebab apa? Dekat X adalah, dia bagi kat situ. Tengok. When X. T is equal to 4. T equal to 4. S over T is equal to X over 4. Jadi kita kena pergi cari kat graf siapa kita punya T equal to 4 graf. Kita kena buat dia punya ni 4 ni. Okey. T equal to 4 ni saya kena tunjukkan. Naik. Sebab dia bagi tadi from graph kita kena tunjukkan. Kita kena reflectkan pergi dekat Y axis. Saya dapat kat situ. Nampak? 14 Jadi kat sini T equal to 4. So S over T equal to 14 from graph. Substitute kat sini kita akan dapat cari X. Jadi kita akan dapat kat situ X over 4 equal to 14. So X equal to 4 times 14 adalah 56. Macam tu cara kita kira. Yang putus-putus ni semua adalah benda yang kita nak tunjukkan dekat pemeriksa yang kita menggunakan graf untuk mengira. Okey? Cuma kok soalan tu janganlah kamu soalan kita from the graph find the initial velocity. Kita tak dapat initial velocity exactly from the graph. Cuma graph hanya memberikan kita dua value yang penting, iaitu apa? Y-intercept and gradient. Dua benda ni kita boleh gunakan dalam equation kita. Okey. Boleh Fana? Boleh. Boleh Satu lagi Cuba satu lagi lah. Satu lagi. Example 4. Tengok equation ni. Ini pun graph juga.
Okey, kita tengok example number 4. And the following table show experimental values of two variables x and y that are related by equation. Yang penting equation tu, equation y equal to 3 k h power by x. Okey, ini biar dulu. Kemudian yang penting kita tengok soalan dia nak apa? A. Convert to linear form. Okay, bila dia suruh convert to linear form, kita salin dulu. Okay, tengok dia punya hint. Hint dia kat mana? Hint dia kita tengok dekat soalan dia. Soalan ni, tengok soalan. Dekat B. B dia bagi tahu situ X exist dia. Kita boleh tengok. Okay. X exist dia, scale dia dah 0.5. Kemudian siapa dia? X exist. X exist dia siapa? X lah. Okay, Y exist dia pula 0.2 unit. Okay, yang mana Y dia plot graph log 10Y. Jadi kat sini hint kita. Apa-apa soalan apa dia boleh bagi. Jadi apa kita buat? Kita kena gunakan log 10. Jadi terus buat kat sini. Log Y log 3 K H power X. Jadi yang ni kita pecah dua kat dua je. Bila pecah dua dia akan jadi log 3K plus log H. X ni pergi depan. Dan kita dapat dah. Okay. Bila kita dapat kat sini, linear dia kita hanya perlu susun aja. Okay, log Y equal to X kita ni kan. Saya susun M dia dulu. M dia adalah log H. X kita adalah X exist plus log 3K. Siap. Yang ni kita convert dah jadi linear. Itu kita kena pergi buat graf lah. Bila nak buat graf, kita tahu dia nak apa? Exist kita adalah X kita adalah X. Y kita adalah log 10Y. Okay. Tapi satu lagi cara yang saya nak bagi tahu kamu, kita boleh buat kita punya table baru tu dekat graf untuk senang plot. Tapi kat mana? Biasanya graf kamu, kertas graf kamu dia bagi ni biasanya. Okay. Standard dia, kotak yang atas sekali tu memang tak pakai. Graf kita tak sampai kat situ. Standard dia lah biasanya. Kita boleh guna kejap kat atas tu. Contoh ni saya terus buat kat sini, saya menggunakan apa? X dengan log Y kat sini. Okay, yang mana X saya memang dah tepat dah. 1.0, 1.4, 1.8, 2.2, 2.6, 3.2, 3.8. Nampak? Yang bawah ni kita kena tekan kalkulator. Kita kena tekan tengok log. Gitu, Okey, tengok. Log 24. Ambil 2 decimal place dah, jangan banyak 1.38. Okey, kemudian log 31.7. 1.5. Tapi sebab yang pertama kita ambil 2 decimal, yang ini kita bagi sama juga bentuk dia. Letak 0. Log 41.8. 1.62. 55.1.
1.74. $1.86. Oh, lambat saya tekan kalkulator. Log 110.3 2.04 situ log 167.1 2.22. Kita buat kat situ kan. Lepas tu macam biasa lah, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 memang cukup lah. Kan? Tadi pun kita buat 7. Kita boleh buat as this dekat dalam kan kalau 7. Sini. Okay. Perhatikan dia punya ni. As this dia. Tapi skill tadi, kita buat mana skill dia? Kita target skill tadi. 0.5 kan, 0.5. Okay, kalau 0.5 ni 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Ini paksi kita tadi X. Okay, direct kan? Okay. Y axis tadi, skill kita adalah 0.2. Okay, ni 0.2. Tapi dia punya besar ni 2.2. Kita try dulu kan. Tak boleh kita potong. 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2. Oh, dia sampai atas. Langgar tadi. 2.4. Log Y. Okay. Dia jarang kalau dia perlu atas lagi, kita boleh potong bawah. Dan graf dia boleh potong dekat paksi Y dia, kita boleh buat pemotongan untuk linear law kan. Okay. Contoh ni kita plot 1.38. 1.38. Okey. Kemudian 1.4. 1.4, 1.5. Itu 1.8. 1.8 sini. 1.8, 1.62. Kita dah tahu dah dia mesti straight line. Kita boleh agak-agak kat mana kita nak plot. And 2.2, 1.74. 1.74. Okay. 2.6. 1.86. 3.2. 2.04. 3.8 di sini. 2.22 ke atas. Okey. Dapat. Garis kurang. Tak mau. Pendek.
Ni sebab apa? Yang penting saya ni, bila saya garis ni, saya tengok C. Intercept saya mesti saya cari benda yang cantik sikit. Okay. 6 garis. Contoh dapat from my graph kat sini kita akan dapat C saya adalah 1.08. Okay. M saya akan pilih mana-mana koordinat atas line. Tak semestinya titik. Contoh contoh lain tak semestinya titik. Contoh saya akan ambil yang ini cantik dapat. Ini tak ada kat titik, tak ada. Tak ada titik kat situ. Kita boleh ambil sebab apa? Dekat line kita cantik kat situ. Koordinat dia cantik. Betul-betul macam tu. Okay, kita boleh ambil mana-mana. Contoh nak ambil yang ini dengan C pun boleh. Kita boleh ambil. Tak semestinya kita ambil koordinat yang kita dah plot ni, tak. Contoh yang ni saya ambil sebenarnya 2.55 2.5125 apa tu 675 dengan 1.9. Okay, ini pula saya ambil C. C pun boleh ambil. C X dia kosong 1.08. Boleh ambil juga C. Untuk kita nak cari apa? Gradient. Macam tu. Okay, terus buat M. Ni 1.9 minus 1.08 divide by 2.75 minus 0. Kita kira. It 2 over 2.75 kita akan dapat gradient kita 0.2982. Macam tu. Okay. Sekarang boleh jawab soalan dah. Bawakan kita punya gradient dengan ni ke sebelah. Balik. Okay. Saya dapat from graph C is equal to 1.08. M equal to positive 0.2982. Ini kita bawa. Okay. Dan kita boleh berselesaikan equation kita. Sebab soalannya dia nak apa? Value of H and K. Jadi kat sini kita tengok from ni. M is equal to log H equal to M and log 3K equal to C. Kita masukkan log H equal to 0.2982. Ni log 3K equal to C kita 1.08. Ambil calculator. Kita buat terus dapat anti-log kat situ. Mana saya punya ni?
0.298 kan. Okay, 1.987. Yang ini 3K shift log . 12.02 K kita kena divide by 3. Dapat 4. Ambil 4 sudahlah . Lebih kurangnya. Okay. Yang last sekali kita kena dapatkan macam tadi. Satu lagi ada iaitu kita kena pergi number 2 tu kena buat apa? The value of y when x equal to 3. X equal to 3 kita kena pergi tunjuk dekat graf. X equal to 3 sini. Saya kena bawa daripada 3 ni. Bawa. Sampai kena dekat graf. Kena reflectkan dia. Pergi dekat y-axis. Kemudian ambil kita punya answer kat sini. Ini 1.98. 1.98. Okay. Jadi log 10y dia axis tu bukan y, log 10y kita 1.98. Question nak value of y. Jadi y equal to calculator anti log shift log 1.9. Lebih kurang. Okay. Topik ni memang sebenarnya topik ni adalah topik yang best sebab dia ada graf. Bila topik yang ada graf, maksudnya markah dia banyak. Markah tu best tu. Kalau kita boleh buat, markah dia buat banyak. Satu soalan ni pun dah okey lah. Banyak boleh cover lah. Boleh Fana, okey? Okey, Fana? Boleh Okey. Jadi kat sini kamu tengok settle untuk bahagian pertama dalam topik linear law. Okey. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Kalau ada soalan, Fana forward dia kat saya terus. Okey? Baik? Okey. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fana. Terima kasih cikgu. Baik.